Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Muhammad bin Ismail selaku pengurusi majlis yang saya muliakan dan saya hormati dan dirahmati Allah, Datuk Seri Ustaz Azizah Abdul Razak, Ustaz Firdaus dan juga rakan seperjuangan Ustaz Musalah. Alhamdulillah, akhirnya dengan lama penantian kita akhirnya sampai ke saat dan alhamdulillah telah berjaya meletakkan diri sebagai calon yang insya-Allah akan bersedia dan sentiasa berbakti di sini. Dan saya, sebagaimana yang telah diterangkan sedikit sebanyak oleh Datuk Seri Al-Ustaz tadi, saya ingin menambah sedikit lagi kenapa saya berada di sini dan bagaimana mungkin ramai yang tak kenal. Sebab kita tak ada media untuk perkenalkan sehebat mana mereka pun di dalam pihak pembangkang di persekutuan kita tidak ada media. Jadi ramai orang tidak kenal dan kita tidak akan di-highlight di mana-mana media. Jadi terima kasih kita dapat berkenalan di sini dan ingin saya memperkenalkan diri sedikit lagi tambahan-tambahan kepada apa yang telah disebut oleh Datuk Seri Al-Ustaz. Ya, saya seorang wanita, nama saya Salma Ismail, tapi ramai yang panggil saya Kak Ma, dan itulah nama yang saya sukai kerana keluarga saya dididik untuk supaya adik yang kecil tidak panggil nama pada kakak yang di atas. Jadi ayah memanggil setiap kami dengan nama-nama yang kakak, Kak Ma, adik, Kak Ngah. Jadi kita ada nama. Jadi saya suka dengan Kak Ma. Jadi kalau panggilan saya lebih suka Kak Ma, walaupun nama saya ialah Salma Ismail. Alhamdulillah, bagaimana saya boleh terlibat politik dan bagaimana saya akhirnya terlibat dengan jerai. Saya apabila berlakunya reformasi setelah saya habis belajar di UPM dan ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya dapat menyambung pelajaran di City University London. Dan semasa di sana, saya berpeluang pula sebab waktu itu sebagai seorang Islam, saya sedih sebab saya pandai bahasa Inggeris tapi saya tak pandai bahasa Arab. Jadi saya alhamdulillah berpeluang pergi belajar sedikit bahasa Arab hanya untuk memahami Al-Quran sebab saya tu sedih bila baca saya tak faham. Tapi alhamdulillah lepas belajar basic and intermediate dan advanced sedikit, saya boleh memahami sedikit sebanyak bahasa Arab walaupun tak sepakar Ustaz Firdaus. Alhamdulillah, setelah saya di sana selama 7 maksudnya saya habis belajar di Cairo University, ingin tahrir, saya balik semula ke London dan saya meneruskan kerja-kerja aktivis masyarakat di sana. Saya mula terlibat dengan kerja-kerja masyarakat semasa saya di London. Bila saya balik sini, berlakunya reformasi. Waktu itu anak saya kecil dan saya melihat di mana lagi sebagai seorang Islam, di mana prinsip, kenapa pertuduhan ini berlaku. Dan saya seorang yang diberi anugerah Allah untuk berfikir. Saya sebenarnya tak logik, anak saya sedang membesar, apakah dia akan membesar dalam keadaan negara penuh dengan ketidakadilan, dengan maklumat-maklumat yang diberi tidak tepat, sedangkan kita dijadikan manusia yang bebas merdeka, bebas untuk memberi pandangan, bebas untuk mendapat hak. Mari kita mendapat hak, bukan melakukan maksiat. Bebas memberi pandangan, bukan untuk menghina. Kan kebebasan ini tidak ada. Kita nak bercakap tak boleh, kena banyak macam kata. Nak sebut kebenaran, you kena. Jadi saya terfikir walaupun waktu tu anak saya kecil, dan saya rasa apabila berlaku reformasi, apabila berlakunya ya sama-sama kita ketahui 1998 Anwar dituduh sebegitu, dan saya sebagai seorang Islam saya kata ini melanggar prinsip. You tak ada bukti yang jelas you tuduh. Jadi waktu itulah saya mula terlibat dengan politik, walaupun pada awalnya saya pernah bertugas di USM. Pada awalnya saya seorang government servant, ingin berbakti. Dan saya kata kalau berbakti tanpa kita meletakkan prioriti untuk mengubah apa yang tidak benar dalam masyarakat, so kita gagal untuk menjadi seorang Muslim yang baik.
dan seorang Muslim yang baik, dia menegakkan keadilan kepada semua bangsa, siapapun. Jadi saya memang menawar diri saya untuk berada dalam parti, dan akhirnya apabila berlaku yang telah berlaku sebagaimana telah ditakdirkan Allah SWT, di mana apabila saudara Kalai meninggalkan parti, saya dan mantan Esko Negeri Kedah, iaitu kami sebut dia Wadi Al-Mugam, diamanahkan untuk menjaga jerai. Waktu itu saya Ketua Wanita Keadilan Negeri Kedah. Jadi kami apabila diamanahkan seorang yang bertanggungjawab, kami jalankan tanggungjawab kami dan melakukan pemilihan mengikut prosedur parti, dan akhirnya saya dipilih sebagai timbalan Ketua Cabang Jerai. Jadi ramai orang terkejut, sebab selalu orang confused. Jarang seorang wanita di cabang. Jadi saya kata tak apa, kita gerakkan, kita fahamkan manusia di sini, umat di sini, dan insyaAllah seterusnya pengundi-pengundi di sini. Agenda kami ialah menegakkan kebenaran dan meletakkan keadilan di tempat yang hak. Dan jangan risau, insyaAllah apabila kita memilih pemimpin-pemimpin yang jiwanya untuk rakyat, doakan apabila mereka di nombor 4 besok, mereka memang menjalankan tanggungjawab mereka. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang bila kita di puncak kuasa, kita lupa diri. Jadi rakyat waktu itu, mereka berhak ya memilih orang lain pula. Itu satu proses yang biasa. Jadi sekali-kali ni, kalau saya berdiri hari ini sebagai seorang calon N22, merayu, memohon, bagi sekali, ini kalilah kita cuba tukar dan bagi satu kemenangan untuk pertama kali dalam sejarah di Gurun. Saya berterus terang, insya-Allah dengan kerjasama, dengan pertolongan semua, kita dapat jayakan ini. Sebab dalam kepala saya telah meletak wawasan Gurun, iaitu Gurun Emas, bermaksud ekonomi mantap, aman sejahtera. Sebab saya orang yang belajar ekonomi sumber, dan di sini sumber sangat banyak. Cuma yang gagal ialah pengurusan. Jadi insya-Allah kita terus usaha dan doa, dan sampaikan kepada yang lain yang tidak hadir bahawa Salma Ismail Kak Ma menawarkan diri dia untuk sentiasa berbakti. Sebab saya ingin sebut, saya telah ada sebelum saya belum lagi menjadi YB atau calon atau apa di sini, tapi apabila diamanahkan, sedaya upaya mewujudkan pusat khidmat. Kita ada 2 pusat khidmat, satu di Taman Surau dan satu di Batu 10. Dari pusat khidmat ini, banyak perkara yang saya rasa boleh diselesaikan apabila polisi dari negeri hingga ke persekutuan itu betul, tepat dan berstrategi untuk menolong rakyat. Saya yakin insya-Allah sekiranya pimpinan yang dipilih itu berwawasan untuk majukan rakyatnya, anak bangsanya, Allah akan beri pertolongan kepadanya. Dengan itu saya